Kenapa anda cari genjatan senjata, sedangkan baru-baru ini anda kata mahu teruskan serangan terhadap Iran? Sekarang anda cadang perdamaian, ada sesuatu berlaku. Mereka berbincang secara rasional dengan kami. Seperti saya nyatakan semalam, mereka tidak boleh memiliki senjata nuklir. Mereka tanya 10 perkara utama. Saya jawab, pertama hingga ketiga, mereka tidak boleh ada senjata nuklir. Mereka setuju tidak akan memiliki senjata nuklir dan kami sedang berbincang perkara itu. Saya tidak mahu mendahului, tetapi mereka mengangguk setuju. Bekas Ketua Rondaan, adakah anda galakkan Sekutu Teluk lebih terlibat dalam tindakan terhadap Iran? Ya, sedikit, tapi lebih kepada NATO. Sekutu Teluk kita sangat baik sejujurnya. Emiria Arab Bersatu diserang hebat dengan 1.400 roket, tetapi semuanya berjaya ditembak jatuh dari udara. Tenan yang terbaik. Peluru berpandu, Patriot, fikirkan tentang itu. Mereka menembak 100 peluru berpandu ke arah salah satu kapal induk kita, Abraham Lincoln. Sebenarnya salah satu kapal terbesar di dunia. Dan daripada 101 peluru berpandu yang ditembak, setiap satunya telah ditembak jatuh di laut. Fikirkan tentang itu. Fikirkan apa maksudnya. 101 peluru berpandu canggih dan laju ditembak dari 101 berpandu. Semua 101 telah ditembak jatuh dan kini kebanyakannya di dasar laut. Luar biasa. Bukankah itu benar-benar luar biasa? Tentera kita memang hebat. Pete, awak tahu serangan terbaru yang saya maksudkan? 101 tembakan. Saya kata, wow, saya nampak. Kita ada peralatan hebat dipanggil garisan merah yang memang tebal, kan? Saya kata, memang banyak. Kita ditembak jatuh satu demi satu dan yang menembak paling tenang. Kebanyakan orang tak punya masa bila peluru berpandu datang pada 4,000 km sejam. Tak kira jarak, memang tak banyak masa. Saya perhatikan mereka, lihat mereka duduk dan berfikir. Pelajar hebat, ramai dari MIT, ramai seperti itu. Mereka tak begitu bergantung pada kekuatan fizikal berbanding yang ini dan memang mengagumkan tengok mereka bertindak di bawah tekanan tinggi. Sebab mereka cuma ada beberapa saat saja untuk bertindak. Kalau mereka tak buat dengan betul, itu memang masalah yang sangat serius. Tahu tak? Sebab itu adalah peluru berpandu yang sangat kuat sedang datang. Jadi ramai orang jadi kaku. Mereka tak jadi kaku sebab mereka yang terbaik di dunia dan kita ada yang terbaik di sini. Tuan Presiden, apakah pesanan anda hari ini untuk para ejen TSA yang telah duduk di rumah sejak beberapa hari lalu akibat kesan ini? Baik, ya, sebahagian daripada mereka memerlukan wang kerana pihak Demokrat telah memotong pembiayaan. Saya menyalahkan Demokrat terutamanya, tetapi ada yang tidak menerima kerana dana mereka telah habis. Itu adalah masalah Demokrat sebenarnya. Saya malah berkata kepada Senat, kenapa anda kata itu adalah masalah Demokrat? Tinjauan menunjukkan bahawa masalah itu berpunca daripada pihak Demokrat dan mereka akan melakukan apa sahaja walaupun merosakkan negara kita untuk memenangi pilihan raya perundangan. Dan jika kembali ke dasar lama, adakah negara ini akan lenyap? Jika ada persetujuan duipartisan di Senat membiayai AIS kecuali penguatkuasaan, membayar TSA dan membuka semula jabatan, adakah anda akan tanda tanganinya? Saya tidak mahu komen tanpa melihat perjanjian itu. Mereka sedang merunding dan hampir capai persetujuan, tetapi saya jarang berpuas hati dengan apa-apa perjanjian mereka. Orang-orang ini datang dan tidak mahu membayar, tiada siapa yang tahu. Mereka sebenarnya ada perjanjian untuk membayar. Mereka terpaksa langgar perjanjian. Demokrat telah langgar perjanjian kami. Semuanya selesai, kemudian mereka kata tidak akan bayar lagi. Mereka telah merugikan negara ketika masa sukar kerana kita sedang dalam peperangan. Mereka panggil ia perang, saya panggil ia operasi ketenteraan. Satu operasi yang sangat berjaya, maksud saya berjaya, seperti yang tidak pernah dilihat oleh sesiapa sebelum ini. Lihat, Venezuela juga sama-sama berjaya. Itu adalah sesuatu yang hebat. Sekarang pihak Demokrat sudah ada perjanjian sudah dibuat, tetapi mereka kata mereka tidak akan membayar. Ramai menderita dan negara kita terancam. Awak ada soalan lain? Awak dah lama tak muncul di sini.
Mengenai isu Iran, bolehkah awak nyatakan siapa individu terlibat, sama ada Witcom atau kenalan lain yang baru-baru ini awak bercakap dengan? Ya, kami ada. Saya tak suka cakap benda ni depan anak-anak muda. Mereka bukan budak. Saya dah bercakap dengan kebanyakan mereka. Mereka nampak dewasa tapi tetap macam budak, tetap anak awak juga. Tapi saya tak suka cakap begini. Kami bunuh semua pemimpin mereka. Mereka pilih pemimpin baru. Kami bunuh juga. Sekarang kita ada kumpulan baru dan boleh buat ini dengan mudah. Tapi lihat dulu cara mereka uruskan. Pertukaran rejim bermaksud perubahan kerana pemimpin sekarang sangat berbeza daripada dahulu. Mereka punca semua masalah. Jadi saya rasa kita boleh kata, Jason, ini memang satu pertukaran rejim, betul? Saya tak percaya sesiapa, termasuk awak. Maksud saya, itu cuma sebab saya kenal awak. Tapi kalau saya tak kenal awak, mungkin saya akan lebih percaya. Tapi saya tak percaya pada sesiapa pun. Tapi kenapa awak cakap macam tu? Kenapa awak cakap macam tu? Percaya. Ingat, saya percaya pada mereka. Saya tak percaya pada mereka. Sebab mereka akan buat satu perjanjian. Mereka akan buat satu perjanjian. Mereka lakukan sesuatu yang menakjubkan semalam. Beri kami hadiah dan hadiah itu tiba hari ini. Ia adalah satu hadiah yang sangat besar. Bernilai sejumlah wang yang sangat banyak. Dan saya takkan beritahu anda apa hadiah itu. Tapi ia adalah satu anugerah yang sangat bermakna. Terima kasih banyak. Mereka beri kepada kami dan berkata akan beri. Menunjukkan kami berurusan dengan pihak betul. Ini bukan soal tenaga nuklir, tapi minyak dan gas. Itu adalah sesuatu yang sangat baik yang mereka lakukan, yang membuktikan bahawa kami bersama orang yang betul. Kerana anda tahu, anda tidak tahu. Kepimpinan telah dibunuh. Semua telah pergi. Seperti pepatah. Pemimpin tertinggi lama dan kemudian pemimpin tertinggi yang baru. Ini sekurang-kurangnya sangat baik. Dan jika semua sudah pergi, ramai dari barisan ketiga juga tiada. Tetapi kita sedang berurusan dengan satu kumpulan yang, pada pendapat saya, telah melakukannya dengan baik. Dan hadiah serta pemberian yang mereka berikan kepada kita sangat bermakna. Mereka kata akan buat dan benar-benar lakukannya. Hanya mereka yang boleh. Jennifer. Ya, ia berkaitan dengan aliran ke garis lurus, betul. Berunding. Siapa yang akan mengawal salat itu? Mulai sekarang, tidak. Kita akan menguasainya. Apa sahaja yang kita mau. Lihat, jika kita boleh selesaikan perkara ini tanpa kehilangan lebih banyak nyawa, tanpa membelanjakan 10 bilion dolar loji jana kuasa yang masih baru. Dan kesayangan mereka, saya ingin sangat dapat lakukan itu, tahu? Tapi mereka tak boleh dapatkan benda tertentu. Awak faham maksud saya? Semuanya bermula dari sifar senjata nuklear. Dan mereka setuju tanpa senjata nuklear, mereka takkan lakukan pengayaan. Saya benci nak kata kita dalam posisi rundingan baik. Selamat malam. Saya tak suka kata mereka tak berdaya. Sebab hingga peluru berpandu terakhir, mereka masih ada kuasa. Tapi kita berada dalam posisi rundingan terbaik yang mungkin. Kita memang jauh ke depan. Sekali lagi, mereka tiada tentera laut, tentera udara, pertahanan anti peluru berpandu, dan hampir semua peluru berpandu dibatalkan. Kebanyakan pelancaran telah dibatalkan. Kita sudah gagalkan 82% pelancaran mereka. Walaupun ada peluru berpandu, mereka takkan melancarkannya. Kita sangat berkesan. Kita ada angkatan tentera terbaik di dunia. Tiada siapa pun hampir setanding. Kita ada peralatan ketenteraan terbaik di dunia. Arab Saudi ada, Ada laporan anda berbual dengan Putra Mahkota. Adakah anda fokus pada normalisasi? Arábia Saudita e Israel. Hubungan kita dengan Arab Saudi sangat baik. Apa yang mereka kata tentang Arab Saudi? Dia menggalakkan anda bertindak mengenai Iran. Boleh kongsikan lebih lanjut? Dia seorang pejuang dan sedang berjuang bersama kita. Arab Saudi dan Emiria Arab bersatu sangat baik. Dan saya beritahu anda, Qatar luar biasa. Qatar telah menerima tamparan hebat, satu tamparan yang agak berat. Qatar sangat dekat, anda boleh berjalan kaki melintasi sempadan. Qatar telah menerima tamparan dan kini sangat tegas serta hebat. Kuwait mengalami satu insiden kecil. Mereka menembak jatuh 3 pesawat dengan peluru berpandu kita.
Itu adalah pesawat kita. Tetapi juru terbangnya terselamat. Bayangkan, juru terbang terselamat. Para juru terbang itu, mereka tidak tahu apa yang sedang datang dan mereka berkata, itu peluru berpandu Patriot, kita tidak akan dapat lari dari Patriot. Mereka keluar dari situ dengan sangat cepat. Bukan sebab pitch, mereka berjaya keluar dan selamat. Ketiga-tiga masih sehat, malah masih terbang hingga kini.